Terima kasih kepada Nona Dian Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana direzekikan untuk kita bertemu pada malam ini bagi kalian yang berada di tanah air, dan saya tengah hari lah waktu Zohor kat sini. Terima kasih juga yang dihormati dan diraikan Tuan Haji Muhammad Lutfi dan juga Puan Nurul yang mengusahakan program ini. Saya rasa sangat berbesar hatilah, walaupun mula-mula Puan Nurul kontak tu macam boleh ke nak ajak macam tu kan, tapi sebenarnya saya sangat gembira setiap kali ada orang di Malaysia mengajak, terasa diri macam berguna sikit lah kan. Walaupun duduk jauh tapi still masih boleh kongsi sebersedikitnya. Dan seperti mana yang disebutkan tadi juga, sekarang ni saya berada di Republic of Ireland dan kami menetap terus dekat sini. Sebelum ini kami berada di Finland selama 4 tahun. Jadi daripada serba sedikit pengalaman pendedahan yang diterima ketika berada di Finland dan Ireland itu yang saya nak kongsikan. Dan seperti yang ditanya oleh Dania tadi, bagaimana latar belakangnya. Kalau boleh secara ringkasnya saya katakan bahawa asalnya saya ni macam-macam tukar kerja lah. Nanti kat ujung nanti mungkin ada jawapannya kenapa jadi macam tu kan. Tetapi ketika saya aktif di dalam menganjurkan program-program kem cuti sekolah, program motivasi dengan pelajar, walaupun program tersebut selalu berakhir dengan hasil yang menggembirakan kita seronok tengok serba sedikit perubahan tu dapat berlaku, tetapi dari setahun ke setahun itu saya merasakan bahawa masalah semakin besar dan tidak ada quick fix untuk mengatasinya. Dan program-program seperti kem cuti sekolah tu bukan tidak bagus, tetapi dia macam one off. Okey, ada kesedaran, tapi lepas tu macam mana? Dan itu menjadi antara latar belakang yang mendorong saya untuk beralih menjadi warga pendidik, menjadi cikgu sepenuh masa lah pada masa tersebut. Dan ketika saya sedang berfikir mengenai hal berkenaan, saya dipelawa oleh Yayasan Pendidikan Khalifah untuk masuk daripada sebagai orang kata PIBG, anggota PIBG kerana anak ada bersekolah sebelumnya di situ. Kemudian menjadi petugas sepenuh masa di dalam sekolah kami. Cumanya pada tahun 2014, Board of Directors telah memberikan amanah yang besar kepada saya, mengatakan bahawa kita baru sahaja memulakan sekolah menengah dekat Salak Tinggi, dan kita nak sekolah menengah ni is not just another school, tapi dia adalah sekolah yang betul-betul boleh menzahirkan apa yang kita nak buat, yang kita dah mula dekat sekolah rendah. Jadi kami serahkan kepada Ustaz untuk design sekolah tu ikutlah macam mana rupanya, dan kalau dari segi duit ke apa ke, kita cari sama-sama. Ketika itu saya bukan seorang yang datang daripada latar belakang pendidikan macam rakan-rakan pelajar kan, macam guru-guru dalam teacher education program. Jadi dalam keadaan saya tahu sikit-sikit, saya enroll dalam beberapa program. Sambil belajar, saya redesign sekolah berkenaan. Dan pada tahun 2015, saya ingin meninjau sebuah negara yang berani buat lain daripada orang lain. Dan ketika itulah saya membuat keputusan untuk terbang ke Finland, menghadiri summer school di Helsinki pada musim panas selama sebulan untuk mendapat pendedahan tentang sistem pendidikan Finland. So, pergi sebulan tu adalah untuk tengok. Dan apa yang menarik perhatian saya ke Finland antaranya ialah kerana pada masa saya sedang belajar sambil buat kerja ni tadi, saya bertemu dengan beberapa perkara yang ditimbulkan oleh ilmuan-ilmuan Islam terdahulu yang saya tak nampak benda tu terjadi di sekeliling saya, tetapi dia ada terjadi di Finland.
antaranya ialah apabila saya membaca sebuah tesis PhD yang dihasilkan pada tahun 1980-an, dah agak lama, ada dinukilkan saranan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahawa di antara dua sesi belajar perlu diadakan satu masa yang murid-murid ini boleh beraktiviti bebas. Jadi di antara satu subjek ke satu subjek kena ada break. Dan break tu mungkin bunyinya macam santai saja, tapi kita fahamlah bila masanya kita nak boleh ada break. Kalau sekiranya banyak subjek yang kita nak habiskan, kurikulum kita besar, banyak kandungannya. Tetapi Finland semenjak daripada tahun 2000 sudah pun meletakkan satu peraturan bahawa setiap kali selepas 45 minit satu blok pembelajaran tu mesti break 15 minit. Kalau digabungkan 45 dengan 45 jadi sejam setengah, terutamanya bagi kelas-kelas yang murid yang lebih dewasa di sekolah menengah contohnya, maka break selepas dua sesi tu ialah setengah jam. Jadi Finland ni menjadi negara yang banyak break, kurang belajar, macam kurang less teaching, less schooling, tetapi more learning. Itu yang menghairankan saya, dan itu membawa saya pergi ke sana. Dan daripada asalnya sebulan balik ke Malaysia, cuba buat beberapa perkara perbincangan di sekolah, tapi kemudiannya mengambil keputusan yang lebih agresif lah untuk sekeluarga terus berpindah ke Finland. Dan pendidikan inklusif yang menjadi tajuk kita ini berkait rapat dengan pengalaman yang kami tempuh, sama ada ke atas anak-anak kami yang belajar di sana ataupun bagi saya sendiri sebagai seorang individu yang kemudiannya menerima diagnosis sebagai ADHD dewasa ketika saya sedang belajar di Finland, bila mana saya mendapat pendedahan tentang beberapa perkara. Tapi tak apalah, kita biarkan tu dulu, tak bergerak pula slide ni kan. Dan sahabat-sahabat tu kalau ada nak kopi ke nak apa ke, santai je lah kan, sebab malam kan, macam saya kat sini tengah siang lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sentuh tentang pendidikan inklusif ni, saya nak menggariskan kepada kita semua beberapa topik yang sempatlah dalam sedikit masa yang ada ni, kerana saya nak juga mengalu-alukan maklum balas, pertanyaan untuk menimbulkan perbincangan. Kita nak tengok sedikit sahaja sebagai orang kata laju-lajulah tengok perkara-perkara yang saya yakin Puan Nurul dan juga pensyarah-pensyarah lain mungkin dah sentuh tentang hal ini di dalam kelas. Tentang beberapa isu berkaitan dengan pendidikan inklusif ni. Kemudian kita nak tinjau sedikit daripada pandangan alam Islam, bagaimana Islam melihat pendidikan inklusif ni. Kemudian macam mana Finland merombak proses menawarkan pendidikan inklusif ni tadi. Ireland pula macam mana, dan what's next. What's next tu yang bagi saya is a bit challenging, sebab bila saya tinjau pendidikan inklusif ni, topik-topik yang dibincangkan di dalamnya banyak berkisar tentang polisi, tentang dasar, sesuatu yang berada di luar keupayaan dan kuasa cikgu untuk buat sesuatu mengenainya, kerana cikgu akan mempraktikkan apa yang dia faham sebagai seorang guru di dalam, katalah dalam pendidikan murid berkeperluan khas ni tadi. Dia akan perlu mengikut framework yang telah ditetapkan oleh polisi dasar yang ada di setiap-setiap tempat itu tadi, dan itu boleh menyebabkan nanti kita rasa macam frustrated. Oh, kalau boleh macam ni, tapi kat Malaysia macam ni, apa yang saya boleh buat? Jadi saya tak nak kita fikir macam tu. So somehownya kita kata think big, act small. Tengok benda ni besar, tetapi fikirkan macam mana langkah-langkah kecil yang boleh kita buat bermula daripada sekarang kan, sebagai pendidik. Baik. Dan bila kita tinjau tentang pendidikan inklusif ni, ada beberapa istilah yang kadang-kadang dia overlap di antara satu sama lain, dan ada juga setengah sekolah di setengah negara, misalnya dekat Ireland ini sendiri ataupun dekat negara jiran kami dekat UK, kadang-kadang mereka mengiklankan bahawa mereka menawarkan pendidikan inklusif, tetapi sebenarnya ia tidak inklusif. Ia adalah pendidikan yang mungkin bersifat integrasi, dan integrasi tidak semestinya langkah menuju ke arah pendidikan inklusif tadi. Dan bagi kami pula yang di Ireland ini, yang tak jauh daripada US,
sedang didatangi dengan angin-angin definisi baru terhadap apakah pendidikan inklusif yang kita akan tengok ke depan nanti. Jadi ada beberapa cabaran. Justru 4 istilah ni, segregation, integration, exclusion dan inclusion ni, kita perlu halusi agar clear dalam fikiran kita sedang bercakap tentang apa dan apa yang sedang berlaku. Kalau segregation ni, dia saya letakkan gambar-gambar kat tepi tu lah supaya betul boleh nampak kan. Kalau yang titik-titik hitam tu adalah pelajar-pelajar yang arus perdana, yang kita kata neurotypical. Saya pun tak tahu nak gunakan istilah macam mana untuk kita sensitif terhadap persoalan ini. Manakala murid-murid yang berkeperluan khas adalah yang berwarna-warni itulah, yang warna orange, warna pink. Ada 3 orang tu. Jadi kalau segregation, mereka ini diasingkan di dalam persekitaran, mungkin dalam sekolah yang sama tetapi mereka duduk di dalam kelas yang berasingan. Saya semasa sekolah rendah di Ipoh, Sekolah Rendah Kebangsaan Raja Dihili Ikram, di sekolah kami itu ada kelas untuk murid-murid berkeperluan khas. Kami murid sekolah yang sama tetapi belajar secara berasingan di antara satu sama lain. Dan the only thing yang saya boleh recall, sebab benda ni dah lama kan, 30 tahun lebih lah, dekat 40 tahun yang lalu, kami sebagai pelajar di aliran arus perdana ni, yang saya ingat ni ialah kami kena belajar sign language. Jadi ada belajar sedikit lah asas-asas huruf, nak cakap semua, supaya bila jumpa waktu rehat ke, bila berselisih ke, adalah caranya untuk berkomunikasi dengan pelajar-pelajar daripada kelas pendidikan khas ni tadi. Jadi adalah sikit-sikit tu lekat pada diri ni kan. Kemudian tetapi dia memang clearly segregation, terasing, dan selalu juga berlaku pergaduhan. Adalah memori bertumbuk, bergaduh, bertolak-tolak masa waktu rehat, main, kerana pelajar-pelajar daripada kelas berkeperluan khas ini, dalam memori saya, tak tahulah betul ke tak betul, bayangan zaman kanak-kanak dulu, sebahagian mereka begitu agresif, dan bila main, kalau nak main sama-sama selalu akan berakhir dengan bergaduh kan, dan tak ada cikgu ataupun siapa-siapa lah yang akan meleraikan, kena selesaikan sendiri. Satu lagi dimensi ialah integration. So integration ini adalah apa yang agak banyak mudah dilihat di pelbagai tempat, di mana murid-murid berkeperluan khas itu berada di dalam kelas ataupun di sekolah bersama-sama, walaupun sudah bersama di dalam kelas yang sama, tetapi mereka berkumpul setempat, dan biasanya mereka ini akan assisted by teacher assistant yang akan monitor mereka. Jadi walaupun mereka belajar dalam sesi kelas yang sama dengan pelajar arus perdana, and yet again dia masih di peringkat integrasi dan belum lagi menjadi kita katakan inklusif sepenuhnya, kerana interaksi murid-murid berkeperluan khas ini dengan cikgu pun somehow terbatas disebabkan oleh adanya teacher assistant. Jadi ada research, kajian-kajian terkini yang dilakukan untuk mempertimbangkan adakah kewujudan teacher assistant yang assist pelajar-pelajar berkeperluan khas ini sesuatu yang positif dan mempromosikan pendidikan inklusif, ataupun sebenarnya mereka menjadi penghalang bila mana mereka berperanan sebagai assistant full time duduk dengan kumpulan pelajar berkeperluan khas yang ada kat dalam kelas ni. So aplikasi dia ada macam-macam di pelbagai tempat yang beza. Yang ketiganya adalah exclusion, dan yang keempatnya adalah inclusion, topik utama kita. Tengok nanti boleh tengoklah, nanti saya berikan slide ini kepada sahabat, dan saya yakin ini sudah pun mungkin disentuh di dalam kelas anda kan, ya, insya-Allah. Apa yang saya sebutkan di awal tadi ialah cabaran berkaitan dengan perkembangan terhadap definisi pendidikan inklusif. Kerana pendidikan inklusif ini, jika di suatu ketika dahulu, tidak lama dululah, beberapa tahun yang lalu, saya tak boleh nak put tahun berapa, tertumpu perbincangannya adalah berkaitan dengan macam mana inklusiviti itu nak meraihkan murid-murid yang berkeperluan khas, sama ada mereka itu mempunyai mengalami ketidakupayaan ataupun kecacatan, kalau istilah yang selalu orang pakai, yang nyata, seperti buta penglihatan ataupun tidak mendengar, bisu, pekak,
kemudian yang tidak kelihatan seperti autism, ADHD, antaranya juga disleksia, diskalkulia, dispraksia dan lain-lainnya lah yang ada di dalam definisi berkenaan. Dia mula beralih kepada definisi yang lebih mencapah, definisi yang lebih meluas apabila pendidikan inklusif ini mula meninjau daripada sudut meraihkan semua individu dan kumpulan yang terpinggir, marginalized groups, yang tidak terhad hanya kepada mereka yang kehilangan atau kelainan upaya. Jadi di sinilah dia akan mula mengambil kira tentang soal pelajar-pelajar daripada latar belakang imigran, pelajar-pelajar daripada yang berkaitan dengan gender. That is the one yang paling challenging lah kalau untuk kami yang ada dekat sini. Maknanya ada pelajar-pelajar transgender, pelajar-pelajar yang mendaftarkan dirinya dalam bentuk yang berbeza daripada sesuatu yang binari di antara lelaki dan perempuan. Malah Island memang agresif bergerak ke arah itu. Di sekolah anak kami pun ada tandas lelaki, ada tandas perempuan dan ada tandas unisex. Kajian-kajian akademik yang terbaru minggu lepas ataupun 2 minggu lepas daripada Universiti Limerick membentangkan, mengatakan bahawa tidak ada manfaat akademik yang signifikan kepada sekolah-sekolah yang mengasingkan lelaki dan perempuan. Kerana banyak sekolah di Island adalah sekolah Katolik. Sekolah lebih kurang dalam 50% daripada sekolah di Island ini adalah sekolah Katolik. Kerana asas-asas sejarahnya kan sekolah digerakkan oleh gereja. Jadi majoriti sekolah Katolik ini adalah sekolah yang bukan co-ed, maknanya lelaki perempuan. Jadi bila mereka keluarkan research berkenaan, antara perbincangan yang timbul ialah bukan soal manfaat akademik tu, tetapi ke arah untuk meruntuhkan pengkategorian sekolah kepada sekolah lelaki dan perempuan kerana nak meraihkan kemunculan dan bertambahnya jumlah pelajar yang tidak belong kepada lelaki ataupun perempuan. Mereka ini dalam gender yang macam-macam ni tadilah. Jadi benda tu semakin mencabar. Walaupun perkembangan ini selari dengan deklarasi Salamanca yang sangat maklum dalam topik pendidikan inklusif serta gerakan global yang mewujudkan pendidikan yang bergerak ke arah nak make sure semua orang dapat equal education, tapi dia datang dengan cabaran-cabaran khusus lah daripada satu tempat ke satu tempat. Dan kerana perkembangan ini, dia mengalihkan fokus daripada isu masalah disability yang maklum yang asal tadi kepada kepelbagaian, diversity yang semakin rencam, termasuklah yang membabitkan soal gender, pendidikan minoriti, imigran dan sebagainya. Jadi ini antara benda-benda yang saya juga memerhatikannya daripada semasa ke semasa untuk melihat what's next kan, apa yang terjadi. Dan somehow-nya kadang-kadang ada agak membimbangkan. Okey, di sini saya nak tunjukkan sedikit video, harapnya tak panjang sangatlah, dalam 3 minit lebih kurang macam tu. Satu video yang dipetik daripada filem The Miracle Worker, mungkin sebahagian anda tahu ataupun semuanya tahu, berkisar kepada apa yang berlaku kepada Helen Keller di Amerika Syarikat sebagai permulaan kepada berlakunya anjakan paradigma secara signifikan pada memikirkan adakah orang-orang cacat, saya gunakan istilah itu yang terdahulunya, sebenarnya boleh belajar ke tak boleh belajar, kan? Dan ini adalah berasaskan kepada kisah benar. Kita tengok sedikit. Helen Keller ini lahirnya daripada sebuah keluarga bangsawan, keluarga yang berada, tetapi pada usia 18-19 bulan dia telah jatuh sakit menyebabkan dia kehilangan penglihatan dan juga pendengaran. So bila dia hilang penglihatan dan pendengaran, jalan-jalan asasi untuk seseorang itu boleh diajar tertutup. Kalau orang tu hilang penglihatan, masih boleh mendengar, kita boleh sampai kepadanya sesuatu. Kalau dia tidak boleh mendengar, tapi dia masih boleh melihat, kita masih boleh mengajarnya. Tapi kalau mendengar pun tak boleh, melihat pun tak boleh, jadi macam mana? Saya sebagai graduan syariah, 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, bila saya belajar topik ini, kita akan secara simplistiknya pergi kepada
keputusan yang dibuat oleh sebahagian ilmuwan pada mengatakan bahawa golongan ini dianggap tidak mukallaf kerana mereka tidak boleh nak diajar. Kan, maknanya tak boleh nak ajar sebab nak tunjuk pun tak nampak, nak cakap pun tak dengar. So macam mana kita nak sampaikan something kepadanya? Tapi kita tengok apa yang berlaku kepada Helen Keller dan mungkin sahabat-sahabat boleh nak tulis dekat ruangan chat ke apa ke, what do you think about apa ni yang terjadi kepada Helen Keller ni kan. Kita tengok sikit. Saya tak tahu dah berapa puluh kali dah saya tengok perkara ni, tapi dia tetap memberikan impak yang sangat besar, kerana kalau kita tengok dekat dinding-dinding sekolah bila ada slogan ilmu itu cahaya, sometimes mungkin kita tak hayati sangat apalah maknanya sangat ilmu itu cahaya kan. Tetapi bagi Helen Keller yang selama hayatnya walaupun dikelilingi oleh keluarga yang berada, tetapi kerana tidak ada jalan untuk nama berhubung dengan makna, dia tidak dapat belajar apa-apa dan hidupnya dalam kegelapan. Sehinggalah akhirnya dia didatangi oleh seorang guru, Anne Sullivan, yang juga mengalami kehilangan penglihatan selama beberapa tahun. Dan kerana Anne Sullivan itu pernah hilang penglihatan dan ada dalam fikiran dia idea belajar cara lain ketika tak boleh nak belajar cara biasa bila mata tak nampak, dia mencuba mencari jalan macam mana nak mengenal pasti adakah Helen ni sebenarnya faham ke tak faham dalam diri budak yang seperti haiwan ini dalam description yang ada disebut dalam filem ini, kerana makannya tunggang langgang dan sebagainya, sebenarnya masih ada kemanusiaan yang boleh dibentuk sama seperti manusia-manusia yang lain. Dan setiap kali saya tengok kisah Helen Keller ini, saya akan ingat balik kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu adalah Tuhan yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Ayat ini kalau kita baca secara spontan, kita mungkin tak fikir betapa deepnya ayat ni lah kata orang sekarang kan ya. Tetapi kalau kita faham sejarah bagaimanakah masyarakat Eropah contohnya, apa yang mereka faham tentang wanita hamil, apa yang mereka faham tentang wanita mengandung, apa sebenarnya senario yang terjadi dalam perut seorang perempuan ketika perutnya itu daripada leper, kemudian membesar dari 1 bulan ke 1 bulan yang di dalamnya ada anak, kita akan faham betapa tinggi dan agungnya ayat ini 1400 tahun yang dahulu inform kita tentang hakikat kejadian manusia. Dan kata Allah yang keluarkan kita daripada perut mak kita, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Perkataan yang dipakai ialah ta'lamun ya. Ta'lamun ini ada perbezaan penggunaan istilahnya berbanding dengan ta'rifun ke, dan juga istilah-istilah lain yang bermaksud tahu. Kerana ta'lamun adalah sesuatu yang kita tahu hasil daripada belajar. Ya, so kita mungkin budak mungkin lahir-lahir tu dia tahu kalau lapar dia nak susu, itu tak ada siapa ajar. Tetapi dia tahu sesuatu, tahu bercakap, tahu A, tahu B, tahu C adalah bila mana dia boleh belajar. Macam mana nak boleh pergi ke arah daripada tak tahu kepada tahu tu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jugalah yang telah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Jadi bila kita fikir tentang proses belajar, how learning begins, dan juga dalam pendidikan inklusif ni yang murid-muridnya berdepan dengan cabaran-cabaran terhadap at least 3 benda ni tadi, dan kita akan sedar betapa besarnya tanggungjawab seorang guru sebagai enabler kepada untuk membolehkan, kalau macam budak macam Helen Keller tadi tu, as-sam'a tak ada, al-absar tak ada, tapi al-afidah itu memerlukan kepada a miracle worker seperti Anne Sullivan untuk tap bahawa al-afidah itu ada.
dalam jiwa, dalam diri seorang budak yang tak dapat tengok, tak boleh dengar, dia masih boleh menjadi meaning maker, membina makna. Bila mana air, water tadi tu, dengan air yang dimaksudkan ini tadi, nak menggabungkan makna dengan nama adalah proses yang sebenarnya sangat kompleks. Kan, itu benda yang boleh kita renungkan dan kita fikirkan tentang besarnya isu yang berada di belakang pendidikan secara keseluruhan, apatah lagi pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas yang kita bicarakan ini. Okey, so bagaimanakah Finland melakukannya? Baru terbang kan masuk ke Finland, tadi masih dalam kelas lagi kan. So kat Finland, macam mana Finland melakukannya? Saya cuba simplify dia dalam bentuk yang mudah kita nak tengok supaya kita boleh tap point-point penting, dia punya crossroad dia. Pada sekitar awal milenia, kesedaran tentang pendidikan yang mengambil kira murid-murid berkeperluan khas ini semakin meningkat. Dan dia bukan peningkatan yang terjadi dalam vacuum, kerana kesedaran ni juga berlaku pada dimensi-dimensi lain pendidikan. Contohnya, antara benda yang memberi sumbangan banyak kepada berubahnya cara Finland menawarkan pendidikan dia ialah apabila Howard Gardner mula mewacanakan tentang gagasan multiple intelligences beliau. Bila multiple intelligences itu diwacanakan, Finland yang sedang aktif pada sekitar tahun 80-an tersebut untuk mengubah suai, memperbaiki pendidikan dia, menjemput Gardner datang ke Finland dan bincang, dan dia telah menatijahkan kesedaran di kalangan masyarakat pada masa itu, khususnya di kalangan guru, bahawa murid-murid ini mempunyai kebijaksanaan, kepintaran yang tidak dapat dikenal pasti dan diukur dengan cara peperiksaan dan juga cara pentaksiran dan juga cara pembelajaran yang ditawarkan pada masa berkenaan. Sesuatu yang fundamental perlu diubah agar murid-murid yang unik di antara satu sama lain itu dapat kita support dia supaya dia boleh berkembang. Termasuklah di antaranya murid-murid yang berkeperluan khas. Akan tetapi, Strom dan Hanus Gulmet tahun 2015 ni dalam tulisan dia mengatakan bahawa tapi benda tu jadi paradoks, sebab bila kesedaran timbul untuk support pendidikan murid-murid berkeperluan khas, dia jadi paradoks kerana istilah yang dipakai, saya tak tahu dalam finish dia, saya tak sempat nak tengok nak cross check dia, istilah finish dia saya tak tahu, tapi istilah yang dipakai bermaksud ke arah inclusion, tetapi yang terjadinya adalah terbalik daripada dia, iaitu exclusion. Apabila pelajar-pelajar itu nak ditawarkan pendidikan tetapi dia menimbulkan macam-macam kerumitan dan tak serve idea asal kenapa benda tu nak dibuat. Dan benda ni cepat-cepat disedarkan di kalangan penyelidik, sesuatu perlu dilakukan supaya hasrat baik kita untuk tawarkan pendidikan yang berkualiti kepada murid berkeperluan khas ini jangan atas kertas saja, tapi dia dapat terjadi betul-betul dekat sekolah. Kalau kita tengok di negara seperti India contohnya, banyak sekolah berdepan dengan cabaran ini kerana perkataan inclusion dah jadi perkataan macam hype. So ada insentif, boleh dapat status tertentu kalau sekolah tu offer inclusion, tetapi yang sebenarnya terjadi bukan inclusion. So sometimes on paper lain, tetapi yang terjadi kat sekolah is totally different. It might be also a challenge dekat Malaysia juga kan, untuk kita fikirkan benda ni. Jadi pada tahun 2010 telah diadakan satu pindaan akta ke atas Finnish Basic Education, dan daripada pindaan akta pendidikan berkenaan telah diperkenalkan satu model yang executed bermula pada tahun 2011 yang disebut sebagai three-type model. So three-type model ni memecahkan pendidikan yang diberikan dalam konteks keperluan khas ini kepada 3 kelompok pelajar. 3 kelompok pelajar ni unik sebab bila pelajar-pelajar diklasifikasikan kepada 3 kelompok ni tadi, dia menyebabkan murid-murid berkeperluan khas tidak dilihat sebagai satu kelompok pelajar yang macam alien, lain daripada pelajar lain. Sebab
semua murid boleh mendapat sokongan, bukan hanya murid daripada berkeperluan khas ini, kerana ada setengah-setengah murid memerlukan sokongan yang orang kata one off, sekali-sekala, masa exam saja. Jadi saya ada sediakan gambar rajah selepas ini. Dalam arti kata yang lain, contohnya lah, kalau saya nak bagi gambarannya, katalah dalam family kita ada seorang anak yang ada keperluan khas, maka ibunya, ayahnya memberikan perhatian, tumpuan kepada anak tadilah, kerana macam-macam cabaran yang dia ada, yang menyebabkan anak-anak yang lain boleh jadi macam, kita orang pun ada juga keperluan, kita orang pun ni juga, kenapa kami diabaikan, somehow macam tu kan. Jadi dia boleh jadi macam kita tak boleh nak balance di antara benda ni tadi. Jadi dalam three tiers model ni, pelajar-pelajar dibahagikan kepada 3 kelompok, iaitu pelajar yang sepenuh masa memerlukan kepada sokongan dari segi pendidikan khas kerana severity dan kondisinya, sekumpulan pelajar yang memerlukan kepada sokongan tetapi intensif namun sementara, manakala sekumpulan pelajar yang lain, which is majority, adalah pelajar yang tidak ada keperluan khas tetapi dari semasa ke semasa ada di kalangan mereka yang mempunyai keperluan yang tidak rutin, dan mereka itu perlu untuk turut boleh menerima sokongan walaupun mereka tidak duduk di bawah kategori murid berkeperluan khas. Jadi itu telah menyebabkan berlaku satu anjakan paradigma besar dekat Finland, bahawa instead of pendidikan pendidikan khas ini, instead of memberi fokus kepada individu murid yang berkeperluan khas, dia bertukar kepada macam mana kita nak design sekolah supaya semua murid dapat dipenuhi keperluan masing-masing, termasuk murid berkeperluan khas. Saya sebab boleh nampak dia punya perbezaan ini tadi. So dia bukan lagi fikir murid berkeperluan khas, tetapi kita kena buat something supaya murid yang ada autism, yang ada ADHD, yang ada disleksia, dan murid yang tak ada apa-apa diagnosis, semuanya dari semasa ke semasa atau sepanjang masa, bila ada keperluan, mereka terus boleh dapat sokongan yang sewajarnya. Macam mana nak buat benda tu? So Finland explore benda ni tadi, dan antara cara yang dilakukan oleh Finland saya letakkan dalam gambar rajah ni. So sokongan umum, sokongan intensif dan juga sokongan khas. Saya bagi dalam bentuk contohnya lah ya, macam pengalaman kami 4 orang anak sekolah dekat sana. Ada masa-masanya ada di kalangan anak kami ni yang bila ada exam, dia punya level of anxiety dia sangat tinggi, sehingga walaupun exam pun dah banyak diubah lah, bukan lagi exam yang orang kata high stake ke, ataupun exam yang menakutkan, tapi still ada masa-masanya anak ni tak boleh nak jawab exam ni dengan baik. Puncanya bukan kerana dia tak tahu, bukan kerana dia tak faham, tetapi kerana emosi dia ekstra daripada hari-hari biasa. Saya tak pasti dalam situasi di tempat lain macam mana, tetapi dalam model three-tiered special education ni, jika ada murid yang macam ni, maka cikgu identify dan cikgu offer kepada murid ni, mengatakan bahawa kalau ambil exam paper tu dekat bilik yang berasingan will help you better, then we can help you with that. So kami boleh sediakan bilik khas untuk kamu. So dia bukan murid berkeperluan khas, tapi dia ada situasi yang dia perlukan something. So ini duduk di bawah sokongan umum. Anak kami yang paling kecil pada masa tersebut, cikgu identify yang dia punya fine motor skill dia tak bagus, sebab tulisan dia tak berapa kemas, dan cikgu panggil saya, tanya. So saya kata memanglah kat rumah nak buka pintu tak kuat kan, dan sebagainya. Jadi cikgu cadangkan supaya buat beberapa exercise macam kat rumah, ambil sepit kopok tu ke kan, tu dekat rumah saya taburkan duit shilling atas meja. So anak saya ni gunakan penyepit tu untuk kepit, dan cikgu bagi bola untuk anak saya dekat sekolah, squeeze bola tu from time to time. Dia tanya kenapa agaknya benda ni boleh berlaku.
jika difikirkan lah. Jadi saya kata mungkin sebab masa kecil-kecil ni tak cukup main, tak cukup panjat, tak cukup lasak lah kan. Jadi maknanya dia punya fine motor dia tu tidak fully develop seperti yang sepatutnya. Begitu juga cikgu identify bahawa anak kami ni dia punya risk taking dia tak bagus. Sebab dia tahu jawapan tapi dia tak nak menjawab. Dan bila cikgu suruh buat aktiviti dalam kumpulan, dia akan sentiasa duduk dalam kumpulan yang sama. Jadi pada cikgu, perkara itu menghalang dia untuk sampai ke potensi sebenar dia. Jadi cikgu panggil saya, setuju ke observation yang dia nampak ni? Jadi saya kata munasabah lah. Jadi kalau begitu sifatnya, kenapa agaknya cikgu tanya? Jadi kebetulan sebab saya pun ada sikit-sikit tahu tentang pendidikan ni, saya cakap lah kepada cikgu, mungkin masa dia ni umur 3 tahun, 4 tahun ni, Allah rezekikan lah, Allah rezekikan. Maknanya anak saya yang kecil sekali ni, masa tu kita orang sangat sibuk. Jadi dia banyak spend masa dengan bibik. Jadi bibik ni macam orang kata menatang minyak yang penuh kan. So dia dia tak boleh, dia tidak boleh orang kata nak pakai butang sendiri, minum sendiri, semuanya dilakukan. Jadi kalau kita tengok pada teori psikososial Erik Erikson, umur 2-3 tahun tu adalah umur budak-budak belajar risk taking. So dia kena ada pengalaman untuk terjatuh, pengalaman untuk minum tumpah, pengalaman untuk nak ambil something tapi terlepas, which is okay, tapi itu adalah masanya untuk dia belajar. Tapi anak kami ni terlepas benda tu. So bila cikgu nampak dan cikgu cakap pada saya, dia kata kalau macam tu, untuk semester ni kita setkan risk taking punya kekurangan ni sebagai objektif yang kita usahakan. Setuju tak? Saya kata saya setuju, tapi nanti kena cerita kat saya apa yang cikgu buat, sebab saya pun nak tahu juga. Jadi cikgu pun buatkanlah beberapa benda simple-simple je kan. Contohnya macam bila ada aktiviti kumpulan, cikgu akan datang kepada anak saya, dan dia buat kepada semua pelajar lah, bukan kepada anak saya je. Dia kata, this time why don't you try to go to a new group, don't worry, I will be around. If you don't feel comfortable ke apa-apa ke, you just raise your hand. Anak saya darjah 1 masa tu kan. Jadi anak saya pun mulalah memberanikan diri sikit-sikit, dan memang dapatlah perubahan tu. Diusahakan sampai terlebih berani pula kan. Hujung semester tu boleh pergi town sorang-sorang, balik jalan kaki umur 7 tahun daripada city center ke rumah. Dia jadi terlebih berani pula lah daripada yang penakut yang awal-awal ni tadi kan. So yang kes anak kami tu, dia duduk kat mana? Dia duduk dekat sokongan umum yang hijau tadi. Bila mana bimbingan sokongan untuk setiap murid, cikgu identify. Tapi bila ada macam agak severity tu meningkat, kemudian ada ciri-ciri bahawa kemungkinan ada satu intervention spesifik yang diperlukan, maka dilakukan pedagogical assessment ke atas anak ni tadi, dan kemudian laporan itu digunakan untuk naik ke bahagian yang kedua, iaitu sokongan intensif. Sokongan intensif ni maksudnya, katalah murid tu misalnya dia adalah seorang yang disleksik, ada cabaran, tapi disleksiknya itu ada strategi yang cikgu atur. Tapi dia rasa marah dalam kelas, emosi dia tak stabil, dia disruptif, dia punya behavior dia. Maka ada satu strategi dilakukan khas berdasarkan pedagogical assessment ni tadi untuk support dia ni. Ada plan pembelajaran khas yang disediakan untuk dia, dan boleh dia dikeluarkan daripada kelas itu untuk ada duduk dalam satu kelas berasingan ataupun bilik berasingan dengan cikgu khas, tapi always with the intention untuk segera dibalikkan semula ke mainstream, duduk balik dalam kelas yang mainstream ni tadi. Kan dia begitu. Kalau sekiranya datang satu diagnosis klinikal yang juga menunjukkan bagaimana dia tak boleh untuk ni, maka barulah sokongan khas yang full time itu disediakan. Kalau tak clear nanti boleh tanyalah dalam perbincangan insya-Allah. Okay, so itu adalah cara Finland buat benda ni tadi, dan itu menyebabkan saya boleh katakan bahawa pelajar yang paling mendapat khasiat kalau dia datang belajar kat Finland ialah kalau pelajar-pelajar ni adalah pelajar yang struggle dengan isu-isu tertentu, ada masalah-masalah tertentu, kita akan nampak dia punya benefit dia. Contohnya kalau boleh saya bilang, salah seorang daripada anak kami masa kat Malaysia sangat struggle dengan subjek matematik.
dah panggil cikgu datang rumah, tuition kat rumah pun memang tak boleh juga nak diusahakan. Bila datang ke Finland, sebulan selepas mula bersekolah, cikgu panggil saya. Dia kata, saya identify anak awak sangat struggle dalam matematik, tapi dia very strong dalam arts. Kata cikgu lah. Saya kata, saya happy lah. I'm happy that you discovered that, because I didn't tell you anything. But within 1 month, cikgu nampak kan benda tu. Jadi dia kata, oleh kerana itu kesnya, so saya punya cadangan yang saya nak inform kepada awak ialah, saya akan gunakan lebih banyak arts untuk explain matematik kepada anak awak. Saya kata, oh, okay, macam mana tu kan? How do you do that? Jadi dia bagi contoh lah, katalah macam kalau belajar pecahan contohnya, dia akan gunakan contoh-contoh dalam memotong langsir. Dia cross curricular, benda tu dia akan macam mana kalau langsir, kalau tingkap tu ada 3 bahagian, langsir tu nak dipecahkan supaya budak tu boleh dapat make sense sebenarnya pecahan ni apa. Sampailah yang paling obviousnya, bila mana matematik tu diintegrasikan dengan subjek literature, English, apabila anak saya diminta untuk menulis sebuah cerpen, kisah cinta, love story, tapi semua watak dalam love story tu ialah nombor. So, 1 jatuh cinta dengan 2, bila 1 bergaduh dengan 2, apa yang berlaku? Macam mana jadi negatif 1, lepas tu berebut-rebut nak jadi nombor 3, pada gini. Jadi, menggunakan English untuk membantu anak faham. Maaf Ustaz, audio Ustaz tercabut. Tercabut? Tak dengar ke? Sekejap ya. Masih tak dengar Ustaz. Sekarang ni? Tak dengar. Kalau okay. Settings. Microphone is off. Boleh dengar ke sekarang? Boleh Ustaz. Boleh dah? Oh, okey. Menghairankan pula tiba-tiba kan. Okey. Baik. Jadi, bila anak ni cuba untuk faham apakah maksud matematik melalui pembelajaran bahasa Inggeris, dia macam blockage tu, dan okey, dan peningkatan mula terjadi kepada anak tadi. Jadi itu adalah kejadian-kejadian yang berlaku hasil daripada keadaan ini, bila mana murid-murid, sama ada yang ada diagnosis spesifik ataupun tidak, sentiasa mendapat sokongan yang diperlukan. Kenapa Finland boleh buat macam ni? Itu soalan penting dia lah. Salah satu penerangannya ialah kerana menurut Profesor, saya ke depan dulu, nanti saya patah balik ke belakang. Menurut Profesor Matti Korelahti daripada Universiti Jyväskylä, dia kata benda ni ada kaitan dengan cara Finland design dia punya kurikulum. Sebab dalam reka bentuk kurikulum keseluruhan Finland itu, kurikulum itu direka bentuk bukan pada mengambil kira pelajar-pelajar yang paling berkebolehan 20% ke atas tu. Sebab 20% kat atas ni, kalau kita decide, okay, darjah 1 nak belajar sains apa, nak belajar matematik apa, nak belajar subjek ni apa, kita buat payah-payah. Dan ada 20% pelajar yang memang cerdik, yang amat-amat ni, boleh buat benda tu. So, kalau dia orang boleh buat, yang lain usahalah lebih sikit. Katalah macam tu kan. So, Finland tak buat macam tu. So, apa yang Finland buat ialah, bila dia nak decide kurikulum dia, apa yang nak dimasukkan, apa yang perlu difahami pada tahap-tahap tertentu, dia ambil kira realiti yang berlaku kepada 20% yang paling berhalangan kat bawah tu. So, ramai di kalangan 20% kat bawah tu adalah terdiri daripada murid-murid berkeperluan khas. Jadi kata Profesor Matti ni, dia kata basically keseluruhan kurikulum Finland itu adalah based on special education punya teori dalam kurikulum design. Sebab itu apa sahaja masalah timbul, mereka sentiasa bersedia untuk boleh respon kepada benda ni tadi. Kerana memang kurikulum itu keseluruhannya macam tu. Dan kenapa Finland
boleh buat macam ni, kita akan faham benda tu bila saya sentuh tentang island sikit lagi. Saya dah letak timer tu, nampak macam dah masa-masa kecemasan dah kan. Yang saya tertinggal kat belakang tadi, cikgu-cikgu di Finland dalam special education teacher terbahagi kepada dua. So satu ialah special class teachers. So special class teachers adalah guru-guru yang sepenuh masa secara spesifik mereka adalah guru berkeperluan, guru di dalam pendidikan murid berkeperluan khas, dan mereka ini dalam master's degree mereka ekstra 60 ECTS sekurang-kurangnya untuk special education ni. So mereka ni kategori yang full time lah. Kemudian yang keduanya ialah part time special teachers. Mereka ini adalah guru-guru yang bukan speciality mereka special education, tetapi menerima training untuk boleh menawarkan intervention kepada ketiga-tiga kumpulan pelajar daripada semasa ke semasa. Jadi cikgu yang paling selalu pelajar jumpa bila mana ada isu anxiety, exam ke, moody tertentu, ada drama dengan pelajar sampai tak boleh nak fokus seminggu, tak boleh nak tidur ke apa ke, biasanya mereka akan banyak berjumpa dengan cikgu yang part-time special teachers ni tadilah. Secara umumnya. Okey. Kenapa Finland boleh melakukan dalam bentuk yang kita katakan inclusion tadi, dia ada kaitan dengan satu anjakan paradigma besar terhadap idea mengenai sekolah. Dan sebelum kita kontraskan dia dengan island, bahagian akhir yang timbulnya ialah macam mana pula dengan murid-murid genius. Kalaulah keseluruhan sistem pendidikan Finland adalah berasaskan kepada special education, so budak-budak genius ni tak bosan ke? Dan saya selalu nampak dekat social media, sebab orang memang menyampah kalau cerita Finland ni timbul, semakin tak suka kalau saya tulis tu, selalu je orang macam menyampah dengar kan. Dia ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa budak-budak genius suppress dan terkorban kerana orang lebih beri perhatian kepada murid yang bermasalah. Dia tidak begitu. Kerana kalau kita tengok di Finland, kalau pelajar tu sangat genius matematik, dan kita bukan konsep saja, saya memang ada berjumpa dengan pelajar-pelajar yang datang daripada negara lain. Dekat negara lain mereka adalah kategori pelajar genius, so mereka demand untuk lompat kelas. Tapi Finland punya respon ialah, awak mungkin sangat tinggi kebolehan dalam matematik, tetapi kekhawatiran kami ialah regulasi sosial awak, cara awak bergaul, kemudian dari segi literature dan dimensi-dimensi lain itu masih lagi pada tahap yang dia tak katalah tahap rendah, tapi dia kata pada tahap yang membolehkan awak untuk selesa bersama dengan rakan-rakan sebaya yang lain. Cuma matematik tu lebih sikit. Maka personalization, perancangan pendidikan yang berbentuk individualized ni tadi membolehkan guru untuk ada spesifik program, spesifik strategi untuk support murid-murid yang genius dalam setengah-setengah benda. Jadi bukan satu benda yang mudah untuk seseorang itu nak dianggap sebagai genius, kerana culture dekat Finland tidak welcome orang untuk menonjolkan diri dalam hal-hal tertentu. Dia sangat-sangat mementingkan kepada semua orang sama bagus, sama potensi sampai umur 15 tahun. So 16 tahun bila pergi high school, baru high school ada streaming tertentu. Baru kalau ada pelajar tu genius matematik apa ke gini. Tapi kalau ada parent yang nak juga sesuatu yang unik untuk anak mereka, kerana bagi mereka anak mereka genius matematik dan mesti dapat satu pendidikan spesifik untuk itu, ada beberapa sekolah swasta yang sponsored by certain company. Mereka boleh pilih untuk hantar anak mereka ke sekolah berkenaan lah, seperti sebuah sekolah matematik yang di bandar Nokia. Nama bandar tu Nokia. Itu sekolah khas untuk jenis-jenis matematik, dan company Nokia yang sponsor sekolah tu, dan ramai di kalangan mereka yang sekolah kat situ akhirnya bekerja dengan syarikat Nokia lah. Tapi sangat-sangat kecil jumlah pelajar yang seperti ini. Okey, kerana masa tak mengizinkan, island pula macam mana? Jadi island tempat di mana kami berada ni, banyak lagi cabaran yang berlaku.
antara kritikan yang kita boleh fikirkan, kepada saya suka Ireland ni daripada sudut dia agak balance di antara Finland dengan Malaysia. Sebab kalau Finland tu, kalau saya cerita, dia macam dunia lain. Macam anda fikirkan sekolah kat planet mana tah, kerana terlalu berlainan daripada kat Malaysia. Tapi Ireland ni ada persamaan dan ada perbezaan. Tetapi berkaitan dengan pendidikan inklusif, jalannya masih panjang. Kerana dari sudut pedagogi, daripada sudut strategi-strategi di sekolah, untuk cikgu buat plan yang spesifik untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas ini, tidak begitu orang kata kemas lagi seperti kalau saya kontraskan dia dengan di Finland. Dan setiap kali topik ini timbul di media selama 3 tahun saya berada di sini, perbincangan masih lagi berkisar kepada soal administratif, dan sekolah akan cepat jawab kata tak ada bajet. Jadi selalu terjadi pelajar lambat assessment, diagnosis lambat, terlepas peluang diagnosis, dan kemudian masih lagi struggle lah, so agak ketinggalan di belakang. Saya tunjukkan contoh bagaimana pada tahun 2000 Puan Sinod ini telah saman kerajaan Ireland kerana anaknya yang mempunyai autism. Anaknya ini hanya dikenal pasti mendapat persekolahan yang boleh dikatakan persekolahan 2 tahun sahaja daripada keseluruhan pengalaman dia sekolah. So kerajaan gagal memberikan pendidikan yang meaningful kepada anak. Maka Puan Sinod ini, Catherine Sinod ini telah saman kerajaan, dan High Court telah memutuskan sekolah Kementerian Pendidikan tidak bersalah kerana kewajipan menyediakan pendidikan hanya untuk murid-murid, untuk kanak-kanak 18 tahun ke bawah. Jadi ketika kes ini dibawa ke mahkamah, anak ni sudah pun lepas usia 18 tahun, jadi macam technicality. So Sinod ni tak puas hati, dia bawa lagi sampai kepada Supreme Court, dan Supreme Court telah bersejarah lah kes ini, mengatakan bahawa tanggungjawab sekolah menyediakan pendidikan asasi kepada kanak-kanak adalah berasaskan keperluan individu dan bukannya umur. So mereka debate dari segi undang-undang tu, jadi tetap dianggap gagal kerana tidak memberikan pendidikan yang munasabah untuk anak anda ni tadi, dan dia telah menang dalam kes inilah, dapat some compensation ke apa dan sebagainya. Dan beliau menjadi maknya tadi menjadi pejuang pendidikan inklusif, menjadi ahli politik, ahli parlimen, dan banyaklah yang dia telah perjuangkan lebih kurang dalam 10-15 tahun yang lalu. Dan itu adalah di antara contoh yang boleh saya katakan bahawa jalan di Ireland ini masih lagi agak panjang lah dalam hal ini kalau berkaitan dengan pendidikan inklusif ni tadi. So penutupnya, kerana masa sudah sampai kepada hujung, saya yakin sahabat-sahabat tahu akan kisah yang terjadi kepada Abdullah ibn Maktum. Kalau masa banyak lagi tu, saya sonok je nak berceritakan macam mana mereka yang mempunyai keperluan khas ini di zaman kerajaan Abbasiyah, di zaman Bani Umayyah, di zaman Daulah Osmaniyah, macam mana mereka belajar, apa jenis pendidikan yang mereka dapat, dan kemudian adakah mereka mempunyai posisi-posisi tertentu dalam kerajaan, ya, kerana Daulah Osmaniyah juga pernah melantik orang-orang yang berkeperluan khas untuk menjadi wakil kerajaan, negotiate dengan government lain. So ada pelbagai isu menarik yang menunjukkan bahawa Islam itu tidak tercicir daripada memberi perhatian. Yang menjadi masalahnya ialah bila mana pendidikan kita adalah mass instruction. So pendidikan yang standard, semua orang pergi sekolah. Bila semua orang pergi sekolah, tu dia akan mula ada masalah. Tapi 200 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya, bila mana pendidikan itu masih fluid dan tidak standardized kepada murid di kebanyakan tempat di seluruh dunia, peluang untuk personalization, mencari pendidikan yang lebih bersuaian itu lebih tinggi. Dan apa yang terjadi dalam kisah Abdullah ibn Maktum ini ialah, kita perhatikan ya, bila mana kisah ini terjadi, Rasulullah SAW ketika baginda sedang
menyampaikan dakwah kepada individu-individu berpengaruh yang dalam fikiran baginda, jika mereka ini terima dakwahnya, menerima apa yang dia sampaikan, maka ini memberi impak yang besar untuk Islam itu boleh disebarkan. Dan bila mana ketika baginda sedang sibuk memberikan penerangan, baginda telah didatangi oleh Abdullah ibn Ummi Maktum, dan Abdullah ibn Ummi Maktum ini menyampuk, berkali-kali meminta daripada baginda, alimni bima allamakallah, ajarlah aku apa yang Allah ajar kepada engkau. Dia cakap kepada Nabi SAW. Dan bila beberapa kali dia interrupt, Rasulullah rasa terganggu dan Rasulullah tidak memberi perhatian kepadanya, tetap fokus kepada audiens asalnya. Dan bila balik ke rumah, wahyu ini disampaikan kepada baginda sebagai satu teguran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah contoh kebenaran Al-Quran. Dia keluar tajuk sikit lah. Sebab kalaulah Al-Quran itu Nabi sendiri yang tulis, inilah ayat yang Rasulullah patut sorok. Kerana ayat ini adalah merupakan ayat yang agak keras dari segi menegur kesilapan baginda. Fakhrul Razi dalam tafsirnya mengatakan bahawa adalah sangat penting bila disebutkan anja'ahul a'ma, bahawa baginda didatangi oleh seorang yang buta. Kerana itu menjelaskan kenapa Abdullah ibn Ummi Maktum menyampuk. Kerana dia tak nampak, dia cuma dengar apa yang Rasulullah sampaikan, maka perbuatan dia menyampuk tu yang ditegur dalam surah Al-Hujurat tidak boleh diaplikasikannya sebagai satu kesalahan moral ke atas Abdullah ibn Ummi Maktum kerana dia tidak nampak. Dan Allah menegurnya dengan ayat yang sangat dalam sehingga kesan dia besar. Setiap kali Rasulullah jumpa Abdullah bin Maktum tu, Rasulullah akan kata, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas orang yang kerananya Allah telah menegur aku. Rasulullah akan ulang banyak-banyak kali benda ni kerana Rasulullah terkesan dengan benda ni tadi. So disebutkan di situ, engkau beri perhatian kepada orang yang belum tentu nak terima nasihat, tapi orang yang bersungguh-sungguh datang ni engkau abaikan, engkau palingkan wajah kepadanya. Teguran yang besar daripada Allah SWT kepada Allah bin Ummi Maktum. Jadi perkara ini harus kita ambil sebagai satu teladan untuk kita menginsafi bahawa katakanlah di negara kita contohnya, kalau kita masih memikirkan murid-murid berkeperluan khas ini adalah bebanan, masalah, menambah kerja kita, sedangkan kita nak fokus kepada pelajar yang ramai ni, ingat balik segregation yang berlaku, pembahagian yang terjadi di antara kelompok yang sedang Rasulullah SAW fokus ni tadi dengan murid berkeperluan khas yang mungkin kalau kita dapat berikan pendidikan yang baik kepada mereka ini, mereka mendapat manfaat yang lebih besar daripada murid yang sedang kita fokus ini tadi disebabkan oleh kekeliruan kita pada melakukan diskriminasi terhadap murid-murid yang ada di hadapan kita. Jadi saya rasa macam agak terkejar-kejar masa, tapi saya nak tekankan kepada sahabat-sahabat semua betapa besarnya tanggungjawab yang terpikul di bahu warga pendidik untuk menjayakan pendidikan inklusif ini, merumuskan kepada apa yang telah disebut tadi. Kenapa Ireland slow, kenapa Finland dah boleh buat benda tu, dia berbalik kepada perbahasan sosiologi. So tengoklah subjek-subjek sosiologi, sekolah di Ireland masih dalam kategori sekolah functionalism, iaitu sekolah yang memberi fokus kepada agenda kerajaan. Bila kerajaan nak menjayakan dasar tertentu, polisi tertentu, maka dasar-dasar itu datang ke sekolah. Sebab itu ketika murid-murid berkeperluan khas belum lagi dapat diselesaikan, fokus dah shifted dah pergi kepada soal transgender, kepada masalah-masalah jantina semua ni tadi, nak mengadakan tandas unisex ke apa dan sebagainya, kerana itu adalah dasar kerajaan sekarang di Ireland. Terutamanya bila Ireland sedang rebound daripada krisis gereja Katolik yang konflik dengan child abuse dan sebagainya yang berlaku. Seorang memang sedang marah dengan institusi gereja pada masa ini. Tetapi kenapa Finland tidak begitu? Kerana sekolah-sekolah di Finland bukan lagi duduk bawah functionalism, dia sudah beralih kepada interactionism. So interactionism mentakrifkan sekolah sebagai
tempat murid belajar. So kerajaan ada agenda apa-apa ke, dia tak datang sekolah. Sebab sekolah adalah tempat untuk murid belajar. Apa sahaja yang tak ada kena-mengena dengan pembelajaran murid, jauhkan daripada sekolah. Apa yang diperlukan untuk murid belajar, mesti diusahakan sampai jadi. Termasuklah misalnya anak-anak kami, bila daftar sekolah dekat Finland dulu, mereka tidak ditanya, contohnya jantina mereka, laki ke perempuan. Dalam form tu tak ada tulis laki ke perempuan, kerana tidak ada implikasi pedagogi. Tetapi antara benda yang ditanya dalam tu ialah apakah bahasa ibunda, mother tongue, dan agama apa. Benda tu penting sebab undang-undang di Finland menetapkan jika di sekolah itu ada 3 orang murid yang bertutur dalam satu bahasa ibunda tertentu, sekolah wajib menyediakan pendidikan bahasa ibunda murid berkenaan. Jika ada 3 atau lebih murid menganut agama tertentu, sekolah secara undang-undang bertanggungjawab menyediakan pendidikan agama murid tersebut. Jadi bila saya tulis bahasa ibunda anak kami ialah bahasa Melayu, sekolah tanya kepada saya, what is your plan untuk bahasa ibunda anak awak? Saya tahu dah, kalau saya kata, saya harap sekolah kena sediakanlah subjek bahasa Melayu untuk anak saya, mungkin sekolah akan reject anak kami sebab dia tak sanggup nak ambil tanggungjawab tu. So saya bagi tahu sekolah, saya kata, saya akan ajar sendiri anak-anak saya bahasa Melayu from time to time. If you need, then I can submit some write-up simple ke untuk bagi tahu apa progress mereka. Tapi agama, betul. Ketika subjek agama, ada subjek Islam, ada subjek Hindu, ada subjek Buddha, dan murid akan pergi ke kelas mengikut agama masing-masing. Kenapa Finland buat benda tu? Kerana bagi Finland, bahasa ibunda dan juga agama adalah sumber identiti diri murid. Maka dia mesti disokong dan tidak boleh dipaksa murid-murid untuk jadi Finnish. Kalau mereka Melayu, they have to stay Melayu. Kalau mereka adalah Chinese, mereka harus stay sebagai Chinese. They don't need to become Finnish ke apa ke dan sebagainya, kerana pelbagai faktor ni tadi. Maka sekolah memberikan sepenuh fokus kepada pastikan pembelajaran terjadi. So kerajaan ada nak buat begini begitu ke apa ke, dia tidak membabitkan sekolah. Kan? Jadi begitulah penutupnya. Apakah yang boleh kita usahakan, how our reflection terhadap perbezaan-perbezaan yang berlaku di antara negara ini, dan sahabat-sahabat sebagai bakal pendidik, cabaran-cabaran yang menanti di hadapan bagaimana, apakah yang boleh kita lakukan daripada serba sedikit mungkin maklumat yang kita kongsi dalam sesi ini, bila sampai masanya untuk kita memikul tanggungjawab mendidik tadi kan. So saya berhenti setakat tu dulu, terlajak sikit beberapa masa. Saya sebab siang lagi, saya tak ada kekangan masa, saya terbuka je lah, berapa jam lagi pun okey je, tapi terpulang kepada pihak di tanah air untuk soal jawab ke apa dan sebagainya. InsyaAllah feel free. Wallahualam. Saya serahkan balik kepada Dania, dan juga yang lain. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muslidan atas perkongsian kita tadi. Di mana saya rasa perkongsian kita tadi sangat-sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk kita semua selama bahasa ini lah. Di mana saya ringkas sekedar Ustaz dah kongsikan bagaimana Finland design dia punya pendidikan dari masa 20 tahun ke belakang, di mana dia selesaikan paragraf dan sebagainya. Itu juga dengan Ireland yang menghadapi beberapa isu. Saya yakin kedua negara ini kita boleh ambil sandaran untuk kita bandingkan negara kita dan kita gunakan untuk pendidikan di Malaysia juga. Baiklah Ustaz Rizal, pensyarah, rakan-rakan dan warga sekalian, banyak sedang yang kita koreksi, rasanya macam tak cukup masa yang diberikan ini untuk kita mengenal pekan daya, masa sangat mencukupi kita. Sebelum kita menutup tirai, saya membuka peluang kepada sidang hadirin untuk menyampaikan soalan yang mungkin tersimpul dalam fikiran. Pada hadirin dibenarkan membuka mikrofon dan bertanya secara lisan, dan juga boleh menulis soalan di ruangan sembang sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada fikiran kita. Dipersilakan.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, saya tertarik dengan yang Ustaz terangkan tadi berkaitan dengan murid yang beragama Islam pun akan ada kelas untuk murid beragama Islam sendiri di sana. Jadi kalau saya boleh tahu berkaitan dengan pendidikan di Finland, bagaimanakah cara guru-guru tu disebabkan golongan Islam itu adalah minoriti di sana. Jadi kalau saya boleh tahu apakah antara kaedah atau strategi yang sering kali digunakan oleh guru-guru Finland di sana untuk menerapkan pendidikan Islam itu kepada murid di sana. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pendidikan agama di Finland diletakkan dalam kerangka bukan confessional. Maksud dia bukan bermaksud untuk agama itu diamalkan dari perspektif guru yang mengajar. Maknanya guru tidak akan menilai learning outcome daripada belajar tu murid amalkan ke ataupun tak amalkan. Cikgu tak ukur dari segi itu. Sebaliknya apa yang ada di dalam pendidikan agama itu adalah bersifat knowledge based. So dia adalah untuk inform kepada pelajar. Tapi sebenarnya ada isu banyaklah dekat situ. Jadi basically, cikgu-cikgu yang mengajar subjek agama ni, contohnya pendidikan Islam, subjek Islam yang anak-anak kami belajar, not necessarily diajar oleh guru Muslim. Tetapi wajib diajar oleh guru yang ada pengkhususan religious education ketika buat masters dekat universiti. Jadi semua guru yang mengajar subjek agama ni, mereka aware dan berilmu, telah menerima latihan untuk pedagogical content knowledge bagi religious education. Tapi tak semestinya mereka agama, subjek agama yang mereka ajar ni tadi. Cuma rezeki kami lah, memang di sekolah anak-anak kami tu cikgunya adalah Muslim wanita daripada Egypt. Itu is a bit exceptional case. Dan kenapa saya kata ada isu sikit sini tadi, kerana idea pendidikan agama di sekolah-sekolah dekat Finland ialah dia nak agama tu, ilmu agama tu membentuk identiti. So kalau agama nak pergi ke tahap boleh shape identiti, dia mesti deep, dia mesti critical, masuk ke dalam, dan bukan hanya superficial belajar macam atas-atas permukaan sahaja kan. Tapi bila pelajar-pelajar nak pergi deep sedikit, akan ada rasa tidak selesa di kalangan guru. Misalnya anak-anak kami sendiri pernah ketika buat presentation, apabila membentangkan tentang makanan di kalangan orang Islam, tentang konsep halal, jadi bila ada pertanyaan-pertanyaan daripada rakan-rakan lain yang lebih mencabar, contohnya adakah tidak menganiaya haiwan kalau sekiranya haiwan itu disembelih dengan pisau tajam. Jadi anak saya cuba nak jawab, tetapi cikgu berpandangan penerangan yang itu dah cukup. So jangan macam pergi deep sangat, untuk mengelakkan daripada ilmu agama tu menjadi confessional, seolah-olah macam kita nak pengaruh orang untuk mula fikir, oh agama ni lagi bagus daripada agama ni. So bila Finland tak nak pergi ke situ, tapi nakkan objektif yang mendalam, membentuk identiti dan sebagainya, dia ada konflik kat situ. So macam mana dia nak selesaikan tu, panjang lagi lah ceritanya. Tapi setakat yang saya respon tadi tu ialah pendidikan agama diajar oleh guru yang pengkhususan mereka di peringkat masters sebelum jadi cikgu dulu adalah dalam religious education, tapi tak semestinya beragama dengan agama yang dia ajar kepada murid tu. Wallahualam. Dan seminggu 2 kali saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya dah dengar penerangan daripada Ustaz, pengalaman Ustaz berkaitan pendidikan inklusif di Ireland dan Finland. Jadi dan Ustaz mungkin juga ada pengalaman di Malaysia ya sebelum ni? Sikit-sikit aje lah kat Malaysia. Jadi apakah saranan Ustaz yang boleh dalam mungkin tindakan ataupun langkah yang awal lah supaya pendidikan inklusif di Malaysia ni boleh katakan macam menciplak sikit ciri-ciri apa yang ada di Finland ataupun di Ireland
untuk diguna pakai, untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan Malaysia. Mungkin satu langkah yang kecil tapi dia penuh bermakna. Terima kasih atas pertanyaan yang sebenarnya sedap juga kalau saya mendapat jawapannya daripada sahabat-sahabat yang berada di tanah air lah kan. Macam lepas mendengar tu, apa yang sama, apa yang tak sama, apa yang boleh dibuat. Di Malaysia itu of course saranan paling awal yang boleh saya katakan adalah oleh kerana di Malaysia itu ada banyak sekolah swasta. Sekolah swasta harus memanfaatkan sungguh-sungguh autonomi yang mereka ada untuk meningkatkan kualiti tawaran mereka bila mana isu pendidikan inklusif ini timbul. Kerana peluang untuk buat secara cara sendiri itu ada lebih bagi sekolah swasta. Misalnya di sekolah kami, saya harus ceritakan cara ringkasnya bagaimana dalam keadaan begitu terbatasnya kemahiran dan juga ilmu pedagogi sendiri di kalangan guru-guru yang kebanyakannya bukan datang daripada latar belakang teacher education di suatu ketika dahulu. Kami sentiasa didatangi dari semasa ke semasa ibu bapa yang membawa anak-anak yang berkeperluan khas yang sudah hampir putus asa kerana dah tak tahu dah nak hantar ke sekolah mana, kerana masuk sekolah macam mana pun there's always problem. Sedangkan kami ni pula terbatas. Jadi approach kami belum standard, tetapi dia lebih kepada hasil perbincangan di antara ibu bapa dengan pihak sekolah. So ketika sekolah kami dihadiri oleh pelajar yang ada cabaran disleksia yang severe pada ketika itu, kami berterus terang kepada pihak ibu bapa mengatakan bahawa kami belum mempunyai kemahiran yang cukup untuk menawarkan pendidikan yang boleh cater specific needs dalam isu disleksia ni tadi, tetapi kami sedia untuk belajar, pergi kursus apa dan sebagainya. Namun apa expectation tuan dan juga isteri terhadap anak kalau dia sekolah kat sini? Jadi kata yang kami harap ialah anak kami suka, seronok nak belajar, supaya dia ada rasa feeling good bahawa dia sebenarnya boleh belajar, dia sebenarnya okey. So kami tak kisah keputusan periksa dia macam mana ke apa ke, tapi kalau dia enjoy hari-hari masuk kelas, seronok, dia participate dan sebagainya, itu sudah memadai. Jadi kami kata kalau itulah objektifnya, insyaAllah kita boleh bekerjasama dan kami sanggup untuk terima. Jadi bila pelajar masuk, keunikan yang ada di dalam autonomi di sekolah swasta yang kami gunakan ialah kurikulum sekolah dan juga silibus bagi setiap subjek itu kami bebas untuk tailor dia. Jadi kami bermula daripada tahun 2013 telah mengadakan satu semester untuk experiential education. Maknanya sebulan, 2 bulan tak ada kelas. Masa tu pelajar pergi farming, pergi belajar menjahit, pergi belajar buat khat, pergi belajar buat ni, buat tu, semua sekolah tutup. So mereka mengembara, pergi sana-sana semua. Dan kebanyakan pelajar yang, bukan kebanyakan tu macam ramai sangat kan, pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ini selalu menyerlah dari segi bakat mereka, potensi mereka dan sebagainya dalam semester ni. Mereka jadi yang paling ke depan. So, bila mereka balik semula ke sekolah, academically masih lagi struggle. Tetapi self-efficacy mereka improve. Mereka dah rasa confident yang mereka sebenarnya ada talent dalam beberapa benda, ada kemahiran dalam beberapa benda, boleh belajar, dan kawan-kawan meningkat dia punya respect dia kepada pelajar ni tadi kerana bila dia dapat something yang dia boleh buat, sebenarnya dia cukup hebat orangnya. So apa yang saya boleh sarankan untuk gerakan jangka panjang ni adalah untuk kita fikirkan bagaimanakah kita boleh memperbaiki culture, pedagogical culture kita dekat sekolah agar kelainan diangkat ke tahap yang adil dan tidak menjadi bahan ejekan. Kawan-kawan tu dah satu bab dah, itu struggle dah. Cikgu-cikgu sendiri pandang murid yang berkeperluan khas ini dengan pandangan yang macam mana. So we need to start from there first, untuk cikgu-cikgu meyakini bahawa Allah SWT tidak menjadikan manusia ini sia-sia bila mana ada
kelainan dan ada halangan pada beberapa benda, mak bapak fikir lain, masyarakat fikir lain, tapi kerana kita ada ilmunya sebagai pendidik, sebagai guru, kita tahu apa yang boleh kita buat untuk bantu pelajar. So, akademik kalau sekiranya tidak mudah untuk dibantu, kita boleh letakkan dia dalam satu bahagian, tapi yang pertama sekali adalah selamatkan self-efficacy, keyakinan murid itu terhadap kemampuan dirinya untuk belajar dan berjaya dalam satu benda. Dan boleh saya katakan dalam serba kekurangan di sekolah kami, beberapa orang pelajar berkeperluan khas yang pernah bersekolah di sekolah kami, bila mereka tinggalkan sekolah sebagai murid-murid yang happy dengan pengalaman sekolah mereka. Walaupun bila tengok pada kertas akademik mereka, kita tahu masih lagi struggle. Dan lepas tu mereka boleh bergerak ke macam-macam jalan lain lah kan untuk masa hadapan. Namun di sekolah kerajaan, kerana saya tidak mempunyai pengalaman, saya yakin cabarannya memang ada, tetapi pasti juga dengan kemudahan yang ada, dengan ilmu dan pengalaman dan penyelidikan yang begitu banyak yang ada, tetap juga pasti ada sesuatu yang boleh dibuat. Tapi yang terbaik untuk menceritakannya adalah orang di Malaysia sendirilah. Anak-anak kita ni kan, so apa yang mereka fikir, macam mana mereka akan memperjuangkannya nanti bila mereka mula bertugas menjadi guru di sekolah kan. Itulah sedikit, wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya soalan, apakah yang menjadi motivasi kepada Ustaz untuk terus mengajar murid yang inklusif ni dah? Kalau saya nak katakan motivasi diri saya sendiri, a bit unfair lah, sebab saya bukanlah guru sepenuh masa. Walaupun saya masih attached dengan sekolah kami dekat Malaysia, tetapi banyak kerja saya sekarang ini lebih terfokus kepada teacher training, kepada dari semasa ke semasa program dengan guru-guru. Dengan pelajar saya tidak deal directly, kerana saya tidak micromanage daripada jauh ni. Rindu jugalah nak masuk kelas, tapi tak ada peluang. Saya sendiri tak boleh nak bekerja sebagai cikgu dekat sekolah kerajaan dekat sini, kerana macam saya dah sebutkan di awal tadi, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu, saya cuba untuk mendapat master's degree selama 15 tahun. 5 kali saya cuba buat master's, dan saya boleh dapat dean list, saya dapat 4 flat dalam banyak subjek, dan saya enjoy, suka belajar. Tapi saya tak boleh tulis tesis. Bila saya tulis tesis, saya terperangkap di dalam situasi yang orang tak faham. Sebab tak mungkin Hazrizal ni ada masalah menulis, sebab buku dia berlambak-lambak, berpuluh-puluh kan. Apa masalahnya? Takkan tesis satu pun tak boleh nak tulis. Tapi ketika saya di Finland lah, apabila saya belajar self-regulated learning, saya mula memahami yang sebenarnya ada something yang problematic dalam fikiran saya. Ada sesuatu yang sangat kompleks, yang saya boleh buat satu benda, saya tak boleh buat satu benda. Dan ketika itulah, secara tiba-tibanya, bukanlah tiba-tiba, maknanya saya sangat overwhelmed dengan belajar. Saya telah dihubungi oleh seorang rakan yang merupakan seorang psikiatris. Dia kata saya dah kenal Ustaz lebih daripada 10 tahun. Saya rasa daripada jauh ni, saya rasa Ustaz mungkin ada ADHD. Cuba tinjau, dan kami mengadakan perbincangan, dan saya nampaklah benda tu, tapi saya tak boleh dapatkan diagnosis tu ketika saya berada di Island. Baru 2016 saya baru je start belajar, tapi saya dah terperangkap dah di dalam beberapa benda yang sangat rumit. Bila saya bincang dengan pensyarah-pensyarah saya, hanya seorang sahaja pensyarah yang acknowledge. Dia kata based on apa yang you cakap, apa yang kita faham, kerana kita duduk dalam fakulti pendidikan, jom kita adjust benda ni. Secara ringkasnya, dia dengan saya, dia buat satu strategi spesifik. Kalau pelajar-pelajar lain update dengan dia sebulan sekali, dengan saya dia update seminggu sekali. So bila saya ada nak report something, saya tak boleh buat, saya mula akan overwhelm, emosi saya jadi takut, jadi numb, saya mendiamkan diri, duduk kat rumah. Dia contact saya.
Dia kata, Hasrizal, I haven't heard from you since last week. What happened? Saya pun macam takut je nak jawab kan. Macam, apa ni? Dan bila saya kata, saya tak contact sebab tak ada progress. Sebab klien tak respon, bla bla bla. Dia kata, kenapa? Apa yang berlaku? Apa yang tak berlaku? Dia tanya. So saya pun cakap lah sikit. See? Dia kata, sebenarnya banyak benda yang boleh dilaporkan, termasuklah benda-benda yang dirancang tak menjadi. Itu juga adalah benda yang harus dilaporkan. Jadi dia telah personalize approach dia dengan saya, menyebabkan semua subjek yang saya ambil dengan dia, saya dapat 4 flat. Kerana sedikit usaha yang dilakukan oleh seorang guru pada mengambil kira individu ADHD struggle dari segi executive function dia dalam beberapa benda. Tetapi guru-guru pensyarah-pensyarah yang lain menunggu formal diagnosis, dan saya tak berjaya dapat diagnosis tu, sehingga sebab it's a non-English speaking country, was very difficult dekat Finland. Bila saya datang ke Ireland, dipendekkan cerita, saya akhirnya menerima diagnosis, betul lah, macam titik penuh. ADHD-nya full semua benda tu. Dan bila recall balik, patutlah kat sekolah macam ni. Saya sebagai contoh individu dewasa yang gagal mendapat master's degree selepas 15 tahun cuba berkali-kali dalam negara, luar negara. Saya bayangkan kalaulah seorang pensyarah dekat Finland hari tu, pensyarah-pensyarah lain macam tu, cikgu-cikgu lain macam tu, mungkin ada ramai individu seperti saya tidak perlu melalui apa yang saya lalui. Jadi saya sendiri sebagai murid tua berkeperluan khas, saya tahu betapa besarnya perubahan yang boleh berlaku bila seorang cikgu dapat menawarkan satu intervensi simple yang menepati apa yang saya perlukan. So kalau ditanya semangatnya, mungkin itu yang selalu saya fikirkan. Mengapa seorang cikgu boleh membuat satu perubahan yang sangat besar, signifikan kepada kejayaan atau kegagalan anak murid dia. Jadi bila saya tak ada master's degree, saya pun takut orang nak kata saya pakar ke apa ke, pakar apanya, master's pun tak ada kan. Nak cari kerja pun payah kerana tak ada tu. Tapi saya pujuk diri saya, mengatakan bahawa it's okay, ada benda yang saya tak boleh buat, tapi ada benda yang saya boleh buat, dan saya harus cherish dan raikan benda ni tadi. Jadi itulah saya harapkan rakan-rakan bakal guru, bakal pendidik, ingatlah apa yang saya sebutkan ini, bahawa a small effort, a small intervention, tapi kalau menepati keperluan murid ni tadi, dan pensyarah tu tak mengeluh pun dengan masalah yang saya timbulkan sebagai murid dia, saya boleh buat dengan baik. Kerana keperluan khas sebagai ADHD is not about saya ni cerdik ke tak cerdik ke apa. It's about some impairment or differences in the way my brain is wired, yang menyebabkan saya boleh tulis 27 buah buku kerana free flow, tapi saya stuck dan saya stranded bila dia highly structured ketika macam menulis thesis yang saya tak dapat selesaikan sepanjang percubaan saya untuk dapatkan master's degree dulu. Depan-depan nanti tak tahulah nak usaha lagi ke tidak kan, wallahualam. Itulah jawapan saya. Mungkin sedikit saya nampak soalan daripada Dr. Emizul di ruangan chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba jawab ringkas. Secara umumnya, apa agaknya kekurangan pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia berbanding Finland dan Ireland? Sejujurnya saya tidaklah tahu sepenuhnya tentang bagaimanakah di antara inklusif dengan integration, terutama ni yang kita sebutkan tadi kan. Tetapi mungkin something yang boleh saya timbulkan secara kritikal lah, tetapi dengan maksud untuk penambahbaikan. Tadi saya ada sebutkan bahawa bila kita design kurikulum, kita fikir tentang 20% yang boleh buat. Dan bila 20% boleh buat, yang lain-lain yang tak boleh buat tu, you have to put more effort. Kena usaha lebih sikit lagi lah supaya boleh, sebab ada yang boleh. Jadi bila paradigmanya macam tu, dia sangat mencabar. Berbeza dengan Finland yang ketika design kurikulum, dia fokus kepada 20 yang penuh cabaran ini,
yang perlu sistem itu accommodate benda ni, yang menyebabkan pendidikannya itu ready untuk apa jua masalah yang muncul di dalam bilik darjah. So itu satu. Kemudian yang keduanya, bila mana sekolah di Finland duduk bawah interactionism, maka termasuk pendidikan khas ni, dia tidak diperincikan. Berbeza dengan contohnya kalau di Malaysia, guru-guru biasanya merujuk pada DSKP, katalah begitu. DSKP kita highly descriptive, sangat terperinci, macam-macam benda, dan benda-benda yang describe dalam dokumen tersebut pula dipantau, didokumenkan, perlu ditaksir, dan tinggi serta rumitnya struktur dokumen berkenaan dan benda-benda yang perlu dibuat mengurangkan ruang untuk cikgu secara intuitif dan profesional menawarkan apa yang dia sendiri tahu terbaik untuk anak murid dia. Jadi beza besar di antara Finland dengan Malaysia ialah di Finland itu kurikulumnya, di SKP dia tu ialah berorientasikan objektif sahaja, bukan berorientasikan kandungan. So maknanya cikgu nak ajar apa, nak guna apa, terpulang. Yang penting objektifnya dijadikan sebagai panduan. So cikgu ada ruang untuk interpret kurikulum dengan lebih personalized, relax. Dan bila mana Finland tak ada penaziran, tidak ada dokumentasi, tidak perlu menyediakan rancangan pengajaran harian, tak ada siapa nak check pun, mereka bukan bermakna relax sebab tak perlu buat kerja-kerja yang tadi. Mereka juga sibuk, tapi mereka sibuk dengan benda yang berbaloi untuk mereka sibuk. Sebab kalau dalam kelas tu ada 25 murid, ada 30 murid, cikgu ni ada 30 murid dalam kepala yang dia ambil kira ketika dia plan macam mana dia nak mengajar esok ke apa. Dan benda yang dia plan tu ialah untuk kegunaan dia, bukan untuk dirujuk siapa-siapa. Rombongan Malaysia datang ke Finland, tanya pengetua sekolah, cikgu tak check ke cikgu-cikgu dalam kelas buat apa ke? Saya tak tahu apa yang berlaku dalam kelas dan saya tak perlu tahu. Saya ingat lagi seorang pengetua jawab macam tu lah, I don't know what happened in the classroom and I don't need to know. Jadi rombongan Malaysia tanya, macam mana pula boleh macam tu? Mereka dah terima teacher education, mereka dah train, mestilah mereka boleh buat kerja mereka dengan baik. I have the best professional to deal with my students in each classroom. So let them do their job, kata pengetua. Something yang cikgu di Malaysia dan juga cikgu daripada US terutamanya struggle untuk proses benda ni tadi kan. Jadi saya rasa jalan dia jauh, panjang dan sangat berbeza, tapi janganlah kita mengalah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tetapi tengoklah daripada benda-benda yang disenaraikan itu, apa ruang-ruang yang khususnya kepimpinan di peringkat sekolah boleh usahakan di sekolah masing-masing untuk menjadikan pendidikan tu lebih baik dan tidak terlalu terkesan dengan tekanan daripada formaliti, birokrasi yang masih ada banyak kerja yang kita perlu buat untuk tone down dimensi berkenaan kan. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Baru-baru ni dekat Malaysia ada timbul satu isu yang menyatakan bahawa silibus sekolah rendah ni dia terlalu tinggi. Jadi boleh Ustaz beri pandangan Ustaz sikit berkenaan perkara tersebut. Adakah pendidikan dekat Finland tu dari segi silibus kurikulum dia tu pernah timbul isu seperti ni atau macam mana? Okey, baik. Terima kasih. Mungkin bila mana isu silibus subjek-subjek di peringkat awal persekolahan tu begitu tinggi kan, saya rasa mangsa pertama sekali kepada situasi tersebut adalah murid-murid berkeperluan khas. Mereka ni lah yang first kali akan lebih, orang kata, terkesan dengan tekanan berkenaan, diikuti dengan pelajar-pelajar yang lain. Macam yang saya sebutkan sebentar tadi, di Finland, kalau boleh saya letak macam ni lah, terutamanya semasa pandemik, kerajaan Finland telah extend framework
early childhood education, pendidikan awal kanak-kanak, merangkumi kalau sebelum ini sehingga murid tahun 2, extended bagi pelajar-pelajar yang ada keperluan ke murid tahun 3. So maksud dia apa? Walaupun murid-murid dah pergi sekolah, masuk sekolah rendah, darjah 1 umur 7 tahun, darjah 1 dan darjah 2, framework dia masih early childhood education. So dia masih banyak bermain, dia masih banyak hands on, dia masih terfokuskan kepada mengukuhkan kemahiran-kemahiran asas belajar. Kemudian kandungannya sangat sedikit, kelasnya sangat pendek, dan 2 tahun pertama itu objektif keutamaan tertinggi adalah mengenal pasti cabaran-cabaran pembelajaran. So, guru kelas, murid tahun 1 dan tahun 2 dekat Finland, agenda utama mereka, mata mereka ialah sentiasa mengesan setiap murid tu apa ada masalah pembelajaran yang mereka alami untuk 2 tahun ini. Dan ketika pandemik, hal itu telah extended sehingga ke tahun 3. Maknanya, sampai budak darjah 3, mereka masih dipandang seperti budak tadika dari segi pedagoginya, dari segi macam mana satu-satu benda nak diperkenalkan kepada mereka. Jadi Finland memang terlalu jauh kalau kita nak kontraskan dengan isu yang nak ditimbulkan tadi tu tentang kurikulum yang berat. Dan kurikulum berat itu memang berat 10 tahun yang lalu ketika saya anak-anak mula bersekolah di Malaysia, dan sekarang ni bertambah berat kan, dengan benda-benda yang ada ni tadi. Di Facebook saya dari semasa ke semasa memang saya selalu kongsikan tentang isu ini, bahawa benda ini seharusnya kita ambil secara serius kerana dia boleh meninggalkan kesan sepanjang hayat kepada pelajar-pelajar, kerana di peringkat awal mereka berkenalan dengan persekolahan, dengan pembelajaran, mereka sudah mengalami keadaan helplessness, hopelessness, rasa frustrated, tak boleh nak faham. Sedangkan bukan kerana mereka tak cukup pandai, tetapi kerana kurikulum itu, silibus subjek itu tidak mesra murid mereka sendiri. Kita ada teori psikososial, murid tahun 1 macam mana otak dia boleh faham benda yang abstrak ke apa dan sebagainya. Kita dah ada semua benda itu, dan saya memang tidak faham mengapa kurikulum kita semakin bertambah berat isinya dan banyak kandungannya di tahun-tahun awal. Yang saya fikir mungkin bukan kita orangnya, tetapi kita perlu buat sesuatu untuk bantu benda ni. Di sekolah swasta, di sekolah kami, sekolah swasta, bulan 12 hari tu saya balik ke Malaysia. Selepas 2 bulan kami berbincang kerana masalah kurikulum ni. So apa yang telah kami lakukan untuk sekolah kami, sebab sekolah swasta boleh buat cara yang berbeza. Sekolah kami menggunakan kurikulum KPM untuk sekolah rendah. Maka apa yang kami buat ialah kami telah berbengkel selama 2 bulan. Semua subjek murid tahun 1, 2, 3 dibentangkan dan kita keluarkan kandungan, kita ketengahkan kemahiran. So tahun 1 dalam subjek sains, kemahiran apa yang nak dicapai? Kemahiran apa yang nak dicapai dalam subjek ni? Kemahiran apa yang nak dicapai dalam subjek ni? Kemahiran itu yang dipegang. Manakala isi kandungan, topik apa ke dan sebagainya tu kita tolak ke belakang dan kita kawinkan dengan subjek-subjek lain. Jadi cikgu-cikgu semua subjek ni tengok, oh dalam seni ini objektifnya, kemahiran yang nak dicapai. Dalam matematik ini dia, dalam agama ini kemahirannya. Dan cikgu-cikgu mula fikir, apa yang kita boleh co-teaching sama-sama? Apa yang kita boleh combine di antara subjek ni dengan subjek ni? Jadi bila kita buat macam tu, kita mula nampak yang harapan itu masih ada, iaitu dengan meninggalkan kandungan tetapi memfokuskan kepada kemahiran yang nak dibangunkan dan objektif yang hendak dicapai. Konten tu terserah kepada cikgu untuk menukarnya kepada projek ke, gabung dengan subjek lain ke apa ke. So itu adalah di antara approach yang kita sedang gerakkan di sekolah rendah kami untuk memastikan anak-anak bila mula bersekolah, mereka memulakan perjalanan jatuh cinta dengan ilmu, bukannya mati
segala keseronokan, curiosity yang merupakan fitrah mereka itu kerana terkejut dengan kandungan yang mereka tak boleh nak faham seawal tahun pertama mereka berada di sekolah. Wallahualam. Seronok saya, murid-murid celik mata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Saya ada terbaca beberapa artikel. Dia tulis guru dekat Finland ni mengajar selama 6 tahun. Maksudnya guru yang sama mengajar murid yang sama selama 6 tahun. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, apa manfaat yang Ustaz nampak kepada murid-murid yang dalam pendidikan inklusif ni dengan adanya sistem guru yang sama tu, Ustaz? Okay. Di Finland bukan cikgu saja sebenarnya, sebab majoriti rakyatnya bila pergi ke universiti memang biasanya mereka akan terus buat masters. Jadi 3 tahun undergrad, 2 tahun masters, so 5 tahun dapat master degree terus, ataupun ada yang 6 tahun. Supaya kita dapat ketepikan hype yang mengatakan bahawa cikgu-cikgu di Finland itu lain macam kerana semuanya disyaratkan mesti ada master degree. Dia betul, tapi sebenarnya bukan cikgu saja, orang lain pun sama juga, master degree juga. So itu satu benda. Tetapi dalam teacher education program, ketika guru-guru, bakal guru seperti anda berada di fakulti pendidikan dekat Finland, satu daripada kos yang paling susah untuk menerima pelajar dan kecil saja jumlahnya ialah di dalam master degree itu pengkhususannya ialah guru kelas. Nama pengkhususan dia, ya, masa dia class teacher, classroom teacher. Kerana mereka yang dan tangga gajinya sedikit tinggi dibandingkan dengan guru-guru lain yang pengkhususan mereka adalah subjek-subjek tertentu. Katalah guru tu buat masters, ijazah sarjana pendidikan, dia punya apa, ikhtisas dia adalah matematik, katalah contohnya gini-gini. Tapi kalau ikhtisas dia adalah guru kelas, tangga gajinya tinggi sikit, dan bebanan dari segi ECTS, credit hour dia a bit higher ketika teacher education ni tadi. Bila mana cikgu menjadi guru kelas selama, ada setengah sekolah 6 tahun tapi dia tak selaras. Kebanyakan, saya tak berani nak kata kebanyakan, tapi ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, tapi bukan setahun. So biasanya paling kurang pun 3 ataupun 4 tahun cikgu yang sama menjadi guru kelas murid tersebut. Jadi bila murid tu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, guru kelasnya adalah guru yang sama yang mengajar majoriti subjek dan memantau perkembangan. Guru itu sangat kenal dengan perkembangan murid ni tadi, dan guru ini boleh dengan mudah menyelaraskan, katakanlah tahun lepas dia macam ni, tahun ni dia macam ni, so apa yang perlu dibuat untuk tahun ke depan. So dia punya flow, dia punya progress tu, dia punya pemantauan tu tidak terputus, dan guru tahun berikutnya mengenal murid itu bukan from scratch kerana baru jumpa ataupun baca laporan lepas ke, tapi guru yang sama membawa murid bersama dengan murid ni daripada tahun 1 hingga dia ke tahun 4. Dan itu saya nampak kepada dua orang anak kami, anak yang nombor 3 dan anak yang nombor 4, kerana memang daripada awal hinggalah ke hujung persekolahan mereka mempunyai guru kelas yang sama, kan. Jadi kualiti feedback yang diberikan oleh guru kelas kepada parents terhadap masalah dan perkembangan yang berlaku kepada anak-anak tu lebih organik, lebih genuine. Kerana cikgu ni dah kenal dengan budak ni daripada dia darjah 1 sampailah sekarang ni dia dah mula nak bermisai ke, ataupun dia dah mula nak kibalik ke apa ke dan sebagainya. Dia dah tengok budak-budak ni tadi. Dan dari segi subjek pun sama juga. Cikgu-cikgu tak ada macam, oh syllabus tak habis, topik tak boleh nak cover, sebab this can also be studied, boleh lagi dipelajari tahun depan, sebab dia masih lagi guru yang sama yang jaga benda ni. So dia punya fluidity, kerana cikgu yang sama jaga murid ini selama tempoh yang begitu panjang, membolehkan pelbagai manfaat diwujudkan kepada semua murid, dan saya pasti murid-murid
dalam konteks pendidikan inklusif dan murid yang berkeperluan khas ini juga mendapat manfaat yang sama jugalah disebabkan oleh hal tersebut. Tapi cikgu-cikgu tu menjadi guru kelas selama itu bukanlah semata-mata demikian. Mereka telah ada qualification spesifik untuk menjadi classroom teacher. Kemudian yang keduanya yang juga penting untuk saya sebutkan, pelantikan guru, maksudnya guru minta kerja, yang buat decision cikgu mengajar sekolah mana tu adalah pengetua sekolah tu. So dia bukan daripada somewhere dapat surat awak telah ditempatkan mengajar di sekolah sekian-sekian, dia tidak begitu. Dan guru-guru tidak berpindah randah. Bila guru tu mengajar di sekolah tersebut, dia berada di sekolah itu selama yang mungkin lah, selagi mana dia nak ada kat situ, dan dia tidak akan ditukarkan ataupun diarahkan untuk bertukar ke apa, tak ada. Jadi itu juga menyumbang kepada kestabilan tadi. So saya ingatkan kembali, guru-guru di Finland, gaji mereka adalah di kalangan pemegang masters yang rendah. Maksudnya di kalangan lawyer dan juga profesional lain yang juga ada master degree, cikgu ni sebenarnya gajinya lebih rendah jika dibandingkan dengan profession lain yang juga ada qualification master degree. So salah kalau ada orang kata orang nak jadi cikgu di Finland sebab mereka itu gajinya seperti doktor ke apa. Tidak, itu tidak benar. Tetapi yang menjadi sebab yang menyebabkan individu-individu ni suka nak jadi cikgu dekat Finland, selain daripada minat mereka kepada mengajar dan sebagainya, ialah kerana kerja itu satunya stabil. So bila mereka jadi cikgu di sekolah A, mereka berkemungkinan boleh berada di sekolah itu sampai pencen nanti. So mereka nak settle down, mereka nak set family, mereka nak beli rumah ke apa ke, mereka tak pening kepala. Mereka nak cari boyfriend ke apa ke apa, tak ada masalah. Nak balik kampung 800 km ke selatan ke apa ke, those kind of things tidak akan mengejut tiba-tiba menjadi masalah sosial kepada mereka. Dan yang keduanya ialah kerana bila tidak ada penaziran, bila tidak ada dokumentasi untuk membuktikan mereka mengajar ke tidak mengajar ke apa ke, guru-guru dipercayai di tahap yang sangat tinggi, dan itu memberikan kepuasan kepada cikgu-cikgu. Because when you know something, when you learn something, you have the whole freedom to make use of whatever you know untuk beri yang terbaik kepada anak murid. Jadi autonomi guru itu memberi kepuasan kepada mereka walaupun gaji mereka tidak mewah. Itu antara benda yang mungkin boleh saya respon lah terhadap pertanyaan tadi. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, apa pandangan Ustaz mengenai sistem streaming yang dilaksanakan dalam sebuah kelas inklusif? Kalau streaming dalam kelas inklusif tu dia very narrowed down lah, spesifik. Saya tidak mempunyai maklumat spesifik kalau ada kajian-kajian tertentu mengenainya. Tetapi kalau streaming secara umum, kita boleh kontraskan ialah dengan Malaysia dengan Finland. So Finland ini dia anti streaming, kalau boleh saya sebut begitulah. Anti streaming dalam erti kata murid-murid demi untuk mengekalkan dinamiknya masyarakat Finnish agar mereka itu berpegang kepada nilai equality, bahawa semua orang sama, tak ada siapa lebih daripada orang lain. Sebab Finland ni dia punya social norm dia pelik sikit. Kalau boleh saya sebutkan istilah dia dipanggil law of Jante. So law of Jante ni maksud dia, you tak boleh macam tunjuk pandai, you tak boleh macam bercakap macam kau ni bagus sangat, istilahnya begitu. So kalau dalam kelas, kalau pensyarah tanya something, kalau ada pelajar, especially international student lah, kalau jawab lebih-lebih macam kononnya macam pandai sangat, kita boleh nampak kawan-kawan Finnish tu macam semacam je tengok kan, macam dia seorang je yang tahu, istilahnya gitu. Jadi berpegangnya mereka bahawa semua orang sama rata, sama pandai, reflected kepada isu streaming kat sekolah tadi, untuk membentuk masyarakat yang berpegang dengan nilai semua orang sama, macam yang Nabi SAW sebut dalam hadis An-nasu sawasiyah,
kan manusia itu sama seperti samanya gigi-gigi sikat, kata Nabi SAW. Finland make sure darjah 1 sampai darjah 9, kalau saya itulah, daripada darjah 1 sampailah tahun ke-9 di sekolah, mereka wajib menerima pendidikan yang serupa dan sama baik kualitinya. Maka bila sampai ke darjah tahun 5, tahun 6 ataupun form 1, form 2, form 3, mereka masih lagi belajar sama semua orang. Cuma beberapa subjek elektif ada sedikit-sedikit pelajar yang lebih sini suka yang ni ke atau suka yang itu, tapi asasnya tetap sama. Streaming dianggap menghasilkan ketidakseimbangan dalam perkembangan, kerana di peringkat awal pendidikan murid-murid harus dapat menikmati pengukuhan asas dalam setiap subjek secara yang sama rata lah. Dan Finland juga nak make sure bahawa sekolah yang terbaik bagi setiap murid mestilah sekolah yang paling dekat dengan rumah dia. So ibu bapa tidak perlu shopping sekolah. Maksud dia, nak hantar anak sekolah mana lagi bagus. Tak boleh. Semua sekolah yang dekat dengan rumah adalah sekolah yang terbaik dari segi prasarananya, kualiti. So kalau kita pergi kat bandar Helsinki ataupun kita pergi kampung dekat Ivalo, lebih kurang dalam 1000 km ke utara, fasiliti dia lebih kurang sama. Kalau kita tengok sekolah aja, kita tak sure ini sekolah kampung ke ataupun ini sekolah dekat Cyberjaya, katalah macam tu kalau dalam konteks Malaysia kan. Sama saja, kerana dia sangat menekankan benda ni tadi. Bila streaming itu dielakkan dengan tujuan yang tersebut, maka saya pasti pendidikan inklusif juga akan lebih smooth, lebih lancar bila mana pelajar-pelajar ni berada dalam kelas yang sama. So benda tu adakah macam utopia, macam idealistik sangat lah? Sesungguhnya lah, at least dalam pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah Finnish, jumpa dengan kawan-kawan, cikgu-cikgu tu sekali-sekala mengeluh, penat bila ada pelajar berkeperluan khas duduk dalam kelas mainstream. Pelajar yang kadang-kadang disruptif, pelajar yang susah nak mendengar arahan ke dan sebagainya. Cikgu-cikgu sekali-sekala bersuara juga, mengeluh. Kan senang 10 tahun sudah ke 20 tahun sudah diorang ni masuk je kelas sendiri. Tapi mereka tahu bahawa itu bukan yang sepatutnya. Terutamanya kerana kesedaran tentang otak, tentang brain. Bahawa bila murid-murid itu ada keperluan khas yang tertentu, mereka perlu berada dalam mainstream untuk dua dimensi manfaat. Yang pertama adalah dimensi sosial, supaya murid yang biasa tahu macam mana nak interact dengan murid yang ada autism, yang ada ADHD, murid yang ada isu ni, ada isu tu. Kerana bila mereka keluar dalam masyarakat ni, mereka juga akan hidup bersama dengan individu-individu ni. So, dimensi sosial. Yang keduanya adalah dari segi kognitif mereka. Bila mana murid-murid, katalah disleksia, duduk dalam satu kelas semua disleksia, katalah macam tu, dia punya mirroring proses tu menjauhkan mereka daripada untuk progress dan mendapat rasa normal dan selamat dengan lebih cepat. Kerana mereka mirror, maksud dia mirror masalah, kalau saya boleh letak macam tu lah. So bila mereka duduk dalam mainstream, kelainan itu diluted bila mana mereka duduk sekali. So mereka nak supaya brain, otak individu ni tadi mirror dengan apa yang ada di arus perdana itu secara organik. Sebab itu mereka nak juga usahakan supaya murid berkeperluan khas duduk dalam kelas. Justru bukan sahaja sekolah tak ada streaming sains, sastra ke apa ke benda-benda macam tu, malah juga dalam kerangka pendidikan inklusif yang saya sebutkan tadi, kelainan-kelainan yang macam mana sekalipun tetap akan berakhir. Semua orang perlu berada dalam kelas yang sama. Kerana pegangannya ialah, jika kita mahu sebuah masyarakat itu begini sifatnya, mereka harus bermula dengan mini masyarakat ketika mereka berada di sekolah. Gitulah lebih kurangnya kalau boleh saya respon. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali, saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz atas kesudian untuk sesi kita pada malam ini.
Dan sebenarnya saya ada soalan, tetapi soalan tu dah terjawab pun tadi. Tadi Ustaz dah jawab. Jadi sebenarnya saya nak tanya tentang pengalaman Ustaz tentang ADHD tadi. ADHD dewasa sebab kalau kita tengok di Malaysia ni, ADHD ni dikesan, saya rasa kalau pengalaman di Malaysia ni apa yang saya tengok ialah saya tengok daripada apa yang Ustaz bincangkan tadi ialah murid itu dikesan sejak seawal persekolahan dia. Tetapi di Malaysia ni satu perbandingan ni kita tengok bila kita nampak baru ada usaha untuk membuat proses-proses terapi yang sesuai lah. Lepas tu barulah diiktiraf, barulah ada kalanya sebahagian daripada MBK ni dikesan setelah dia pergi ke sekolah menengah. Jadi mungkin itu akan melibatkan satu proses yang agak sukar lah kerana dia dah telah mengalami sekolah rendah. Dan kita tengok juga ada beberapa family yang dari Malaysia ni, contohnya yang adik-beradik KRU tu, dia berhijrah ke mana kerana masalah anaknya. Itu yang saya tengok nampak perbezaannya apa yang diamalkan di negara kita ini mungkin dari perlu berubah kepada pengesanan itu sedari awal lagi. Ada juga saya mendapat pengalaman daripada rakan saya bila dia pergi menyambungkan pelajarannya bersama bawa anak-anak dia di sana, itu di US Ustaz. Dia diberitahu, guru anak itu memberitahu bahawa anak dia mengalami satu masalah dari segi MBK lah, tetapi dia tidak sedar juga. Itu satu kisah di Malaysia ni tak ada apa-apa. Tiada apa-apa ni. Jadi saya rasa perbincangan pada malam ini sangatlah memberi maklumat dan merupakan saya kira keinginan saya untuk menjemput Ustaz untuk berbincang dalam isu-isu pendidikan ini dah lama dah. Tetapi hari inilah dapat direalisasikan. Kebetulan baru-baru ni ada satu tulisan Ustaz itu yang berkaitan tentang pendidikan inklusif tu, dan kebetulan saya mengajar ni, jadi terus saya ambil inisiatif untuk membawa Ustaz. Jadi saya rasa soalan saya pun dah terjawab, jadi saya tak perlu menjawab, tak perlu bertanya lah. Ini merupakan saya rasa sesi untuk penutup bagi kita, dan saya harapkan pertemuan kita ini mungkin ada ekoran lagi pertemuan-pertemuan yang lain InsyaAllah. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bagi pihak pelajar. Mereka ini dah tahun ketiga. Tahun 3 betul tak? Tahun 3 dan ada setahun lagi untuk meneruskan pengajian. Dan pendidikan inklusif ni sebenarnya satu kursus yang diambil sama ada pendidikan Islam, mereka ini bidang pendidikan Islam ke, cikgu bahasa Melayu ke, atau cikgu semualah. Dia merupakan satu mata pelajaran khusus ataupun wajib. Cuma kita tengok satu yang saya tengok tadi di Malaysia ni sekarang ni menekankan kepada pembelajaran yang melibatkan ataupun mengambil kira perbezaan murid itu. Mungkin Ustaz pernah dengar di sini kalau di bahasa Melayu ni kita tekankan pedagogi terbeza. Iaitu kita melaksanakan ataupun cuba mengembangkan pedagogi yang berbeza mengikut kategori-kategori murid tertentu. Tapi saya tengok dia agak berbeza dengan apa yang Finland berlaku. Dia sama ratakan, dan apa yang kita tengok dia memenuhi keperluan yang paling asas, keperluan orang yang paling rendah sekali, ataupun bukan kualiti, kita kata kebolehan murid yang paling rendah diberikan sama rata di situ 20% yang bawah tu kan. Tetapi di Malaysia banyak melihat kepada 20% yang atas. Jadi itu satu isu yang menarik lah saya rasa. Jadi sebelum kita menutup Dania atau Akmal, kita bagi Ustaz untuk simpulkan keseluruhan apa yang dibincangkan hari ini, dan akhirnya kita akan tutup sekali. Silakan Ustaz. Okey, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Puan Nurul atas kesudian mengajak saya bersama-sama, dan juga kepada rakan-rakan pelajar yang setia sampai pukul berapa saya dah tak tahu kat Malaysia sekarang ni. 11.24. Oh, ni hebat ni kan, kelas sampai malam. Dia orang biasa tidur lambat. Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi harapan saya lah agar
perbincangan kita ini bukan berbentuk merumuskan, tetapi dia macam mencetuskan keinginan untuk terus belajar dan membaca lagi kan, kerana dan terus mengkaji. Macam yang selalu saya sebutkan di sekolah kami, bahawa di sekolah ini yang paling kuat belajar adalah para gurunya kan, jika dibandingkan dengan murid-murid. Cikgu tu yang non-stop belajar, kerana kita perlu terus-menerus menambah pengetahuan. Dan bila kita tinjau negara-negara lain, dia mudah menimbulkan rasa frustrated. Kita rasa macam kenapa negara kita tak buat macam ni apa semua. Kita perlu seimbang dalam dimensi berkenaan agar kita tidak dihinggapi dengan rasa lemah semangat, putus asa, kerana yang paling boleh melakukan sesuatu yang memberi kesan ke atas setiap murid bukanlah mereka yang berada di pejabat, di pusat atau di negeri ataupun di daerah, tetapi individu paling orang kata paling penting di dalam kehidupan murid itu bila mereka berada di sekolah, iaitu guru-guru sendiri. So saya sebagai bekas ahli jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara, kalau saya fikirkan kembali, saya rasa harapan untuk melihat pendidikan kita terus maju dan mana-mana kekurangan itu boleh ditampung baik dan diperbaiki. Harapan itu banyak berada di tangan guru-guru yang melihat kerjaya mereka bukan hanya sekadar soal makan gaji ataupun benda-benda yang simple seperti itu, tetapi atas melihatnya sebagai satu perjuangan dan keinginan untuk meninggalkan kesan positif yang kekal sepanjang hayat ke atas setiap murid yang Allah takdirkan singgah dalam kehidupan, dalam kelas mereka, dalam perkhidmatan mereka sebagai guru di sekolah. So saya doakanlah all the best kepada semua dalam pembelajaran dan seterusnya kehidupan yang akan datang. Saya more than happy lah kalau ada lagi topik-topik lain ke depan ke dalam within yang saya boleh usahakan untuk kita terus berwacana. Saya serahkan balik kepada pihak majlis. Wallahu a'lamu bissawab.